Assalamualaikum dan salam Malaysia Banadi. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan menyifatkan Belanjawan 2024 menyeluruh dan mencakupi setiap peringkat masyarakat. Penambahan peruntukan di beberapa sektor bukti kesungguhan kerajaan meningkatkan pembangunan ekonomi dan pada masa sama mengambil kira keutamaan rakyat. Keseluruhannya bagi kementerian kami bertambahlah lebih kurang 700 juta. Tapi cara terperincinya saya tak baca lagi lah. Sebab dia buku yang tebal loh. Tapi tambahan 700 juta dan kita akan lihatlah macam mana kita nak berbelanjakan sebaik mungkin. Terutama sekali untuk sekuriti makanan negara. Bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan, kami sangat gembira kerana banyak senarai wishlist kita telah dipenuhi, telah diberikan oleh Menteri Kewangan ataupun Perdana Menteri. Yang paling utama saya lihat game changer untuk KBS adalah pelepasan cukai khusus untuk sukan. Kategori baru untuk pembelian peralatan dan perbelanjaan termasuk yuran latihan sukan. Ini yang kita perjuangkan selama ini dan kita dapat. Jadi kita sangat berterima kasih atas game changer ini. Kemudian kita dapat grant padanan sukan 50 juta. Ini sangat membantu untuk membaiki prestasi atlet kita dan menganjurkan lebih banyak lagi pertandingan tournament international tournament pada tahun depan. Untuk perbelanjaan podium untuk atlet, kita dapat 72 juta tahun ini termasuk 20 juta untuk Road to Gold dan 12 juta untuk atlet para. Dan peningkatan podium ini adalah sebanyak 31% berbanding peruntukan yang diterima tahun lepas. Bagi kami di Kementerian Kerja Raya agak berpuas hati lah ya, kerana apa kami mohon nampaknya diberi ya hampir kesemuanya lah. Jadi oleh itu kerana di peringkat kami telah merancang apa kami pohon jadi diberi. Dan yang penting adalah untuk belanjaan untuk maintenance ataupun penyelenggaraan jalan-jalan jalan persekutuan di bawah JKR Malaysia ya. Dan selain itu ada juga yang penting adalah peruntukan yang besar untuk curun. Kementerian Sumber Manusia juga ada peningkatan lebih kurang 110 juta. Dan selain daripada itu untuk masyarakat India seperti tahun-tahun yang lepas Mitra diberikan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit. Ini adalah untuk tujuan pembangunan sosio-ekonomi. Selain daripada itu untuk membantu peniaga-peniaga dari kalangan kaum India, peruntukan sebanyak 30 juta juga disediakan melalui tekun. Ini adalah berita baik kepada Sabah dan Sarawak. Peningkatan yang agak ketara daripada tahun lepas, terutama di Sabah. Jadi kita harapkan ini akan mempercepatkan projek-projek infrastruktur yang ada di Sabah, dan kita mau juga supaya pelaksanaan projek ini dapat dicepatkan. Jadi kita mau supaya Kerajaan Negeri terutamanya menyambut bajet ini dan percepatkan pelaksanaan supaya bajet ini dapat dirasai oleh penduduk kita terutama di Sabah dan Sarawak. Kerja awalan pembinaan Hospital Sultanah Aminah II HSA2 di Johor akan memberi manfaat dari segi mengurangkan kesesakan di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru. Lokasi pembinaan HSA2 yang strategik di Skudai dijangka mampu menawarkan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di sekitar kawasan Kulai dan Pontian selain Johor Bahru. Exko Kesihatan dan Perpaduan Negeri Johor, Ling Tian Sun berkata, HSA2 itu diharapkan mampu menampung pesakit dari kedua-dua daerah berkenaan ekoran ketiadaan hospital pakar di lokasi berdekatan. Dan kami berharap dengan adanya projek ini kita dapat laksanakan hospital baru bagi daerah Johor Bahru dan juga dapat membantu kita mengurangkan kesesakan
keadaan sekarang, khususnya di HSA yang ada sekarang ini. Dan ini adalah menunjuk pihak kerajaan mengambil berat dan juga memberi perhatian kepada negeri Johor untuk pembangunan ataupun mengkondusifkan, melengkapkan sistem perubatan di negeri Johor ini. Polis Diraja Malaysia PDRM akan memastikan segala insentif belanjawan 2024 dimanfaatkan sepenuhnya dengan tata kelola kewangan terbaik demi memelihara ketenteraman dan keamanan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein dalam kenyataan berkata PDRM akan kekal komited dengan fokus menyampaikan perkhidmatan bertunjangkan integriti dan tata kelola yang baik serta mendukung dasar-dasar kerajaan ke arah kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata PDRM sangat menghargai usaha kerajaan dalam menyalurkan segala peruntukan yang bakal dinikmati secara langsung oleh warga PDRM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan 19 bilion ringgit yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri bagi terus memperkukuhkan ketenteraman awam dan menjamin keamanan serta keselamatan negara. Kadar maksimum sumbangan tunai rahmah STR kepada RM3,700 berbanding RM3,100 sebelum ini jelas menunjukkan kerajaan prihatin terhadap kos sara hidup tinggi terpaksa ditanggung rakyat. Tuan Rahmah ni bila saya tengok dia ada perkembangan positif lah. Yang pertama kalau kita tengok dia dah dari 300 dia dah naik ke 500. Jadi benda tu pun alhamdulillah ada sedikit kenaikan lah dari situ. So dari situ kita boleh tahu yang golongan-golongan ni akan akan dapat lebih banyak sumbangan lah daripada dulu dan bagi saya satu perkembangan positif lah. Daripada 300 hingga 500 tu satu peningkatan yang agak banyak lah sebenarnya. Hampir 2 kali ganda. Jadi saya harap sumbangan ini dapat sedikit sebanyak membantulah sebab sekarang ni ekonomi pun inflasi kan. Jadi dapat membantu sikitlah kita. Bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA RM2,000 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah dianggap penghargaan bermakna sepanjang mereka berkhidmat. Alhamdulillah lah dapat bantuan ni. Dia dapat membantu kita sedikit lah dari segi persekolahan anak, dari segi musim perayaan semua dia dapat membantulah. Dengan bantuan ni diharap dapat meningkatkan lagi prestasi kita bekerja, bertambah lagi lah kesyukuran kita dengan kehidupan kita ni, dengan rezeki yang tak disangka-sangka ni lah. Alhamdulillah dengan belanjawan yang dibentang oleh Perdana Menteri, allowance penjawat awam telah dinaikkan. Bagi saya ia sangat memberikan impak yang positif sebab dia lagi menambahkan kita punya semangat untuk bekerja dalam kerajaan. Alhamdulillah dengan adanya bantuan yang kerajaan bagi dekat kita ni, sedikit sebanyak dapat menambah untuk beli keperluan barang kan, untuk daily punya perbelanjaan. So baguslah sebenarnya kan. Lagi-lagi macam kita orang COS ni sangat memerlukan lah kan. Penggiat seni tempatan menyifatkan peruntukan RM160 juta bagi meningkatkan pembangunan sektor industri seni kreatif tanah air sebagai pendorong untuk mereka menghasilkan karya yang lebih bermutu dan berkualiti tinggi. Saya mewakili anak-anak seni di Malaysia khususnya mengucapkan terima kasih atas peruntukan belanjawan sebanyak RM160 juta bagi membiayai industri kreatif. Saya berharap dengan adanya peruntukan yang besar ini memberi peluang, lebih banyak peluang pada kami anak-anak seni berkarya dengan menghasilkan produk-produk yang lebih berkualiti, insya-Allah. Dan terima kasih banyak-banyak. RM60 juta untuk dana kandungan digital itu sangat-sangat menggembirakan dan saya sangat berterima kasih atas inisiatif kerajaan melihat keadaan penggiat seni yang agak terombang-ambing semenjak pandemik, dan saya mengharapkan ada mekanisme yang sangat-sangat membantu kami menggunakan
160 juta yang telah diperuntukkan ini supaya sampai kepada kami, supaya sampai kepada pekerja-pekerja filem, dan ini dapat membantu menyemarakkan lagi industri seni. Baiklah, berita pagi diteruskan dengan laporan edisi Sabah. Saya Dilila Kadir, Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.